Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke Cikgu. macam tak dengar? Okay, sila. Dengar sila Sila. Boleh je satu-satu. Okay, go. Hari ini Nah. kami nak berbual sedikit tentang co-curriculum di sekolah ini. Okay. Soalan yang pertama, saya nak tanya bagaimana pihak sekolah merancang aktiviti co-curriculum pada setiap tahun? Okay, untuk pembukaan tahun berikutnya kami ada melakukan apa nama dia? Muhasabah. Itu muhasabah biasanya. Kalau ni apa? Bukan mesyuarat jawatankuasa khas. Kita akan ambil lah feedback guru-guru. Ada perkara yang kita kena buang. Contohnya kelab-kelab yang kita rasa macam tak perform ataupun dia useless lah. Jadi kita akan tengok keberhasilan dia dalam mesyuarat tu. Lepas tu yang perform, alhamdulillah kita teruskan untuk tahun hadapan. Yang tak perform ataupun bukan tak perform gurunya, tapi untuk keperluan sekolah, ianya berguna untuk sekolah ataupun tak, kita akan tengoklah dalam mesyuarat tu. Lepas tu baru kita akan tumpukan jawatankuasa semua bersangkut paut dalam mesyuarat tu. Mesyuarat ni panggil namanya nak tanya apa nama Mesyuarat kita orang biasa mesyuarat koko je ataupun mesyuarat koko yang terakhir. Mesyuarat koko yang terakhir sebelum kita buka tahun berikutnya lah. Daripada mesyuarat koko yang terakhir tu kita dah tahu dah apa yang kita nak buang ataupun tidak. Lepas tu ada satu lagi jawatankuasa yang ketua-ketua saja yang penting. Iaitu sukan, iaitu koko. Lepas tu penyelaras UB, penyelaras kelab yang 5 orang ni bawa koko, bawa kita bincang betul-betul secara mendalam. Tak boleh bincang ramai-ramai, jadi tak habis. Itulah. Macam mana cikgu sendiri macam menilai keberkesanan program KOKU yang dijalankan kat sekolah? Okey, untuk sekolah ni memang tahun pertama saya lah. Okay. Ini adalah tahun pertama saya. Saya masuk bulan 8 tahun lepas. Jadi ini tahun pertama saya. Tapi kalau sekolah yang sebelum ni, kita orang tengok berdasarkan PJSK. Berdasarkan PJSK, akhir tahun kita orang dah dapat satu markah untuk setiap kelab. Setiap kelab yang tidak menyumbang apa-apa kepada murid-murid tak dapat apa-apa kat situ. Jadi kat situ baru kita mula fikirlah apa yang kita boleh, kelab yang banyak pertandingan, kelab yang kita boleh handle, boleh bagi markah kat budak-budak. Macam tu. Itu di antara salah satunya lah. Korang kena buat apa ni? Assignment ni memang assignment. Dia nak tengok macam mana sekolah tu buat bertumpu pada program-program yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualiti kurikulum dan kurikulum. Itu yang dia dah tanya sekarang. Betul tak? Based on this, contoh kita tanya pula cikgu mana yang PJSK ni, cikgu mana yang handle, tu mendalam lagi. Okey, macam mana pula dengan hubungan bila buat program kurikulum kat sekolah ni, aktiviti koko, macam mana tuan pastikan komuniti sekolah dan luar sekolah bersama buat aktiviti tu bersama. Buat aktiviti bersama. Contohnya gotong royong, libatkan komuniti di luar sekolah. Untuk koko ke? Gotong royong tu bahagian HAM. Kalau sebab gotong royong bahagian HAM. Kalau koko ni setiap unit ataupun setiap apa nama tu, unit pasukan Iltiami lah. Contohnya bola sepak, sepak takraw, kita orang memang akan libatkan parent. Mereka akan ada satu WhatsApp dengan parent.
dalam tu semua ada. Sama ada pasukan elit yang betul-betul main tahun ni ataupun pasukan yang bawah-bawah, yang darjah 4, yang dia akan berlapis lah. Jadi semua ada dalam satu team tu. Sebenarnya kalau ikutkan kewangan sekolah memang tak akan dapat cover diorang ni. Nak latihan petang, nak bawa friendly, nak apa semua. Jadi dengan adanya WhatsApp group tu, parent membantu sama. Itu penglibatan luar lah. Kalau nak kata penglibatan luar, sama ada dari segi kewangan, daripada segi waktu hantar latihan, daripada segi apa lagi, kenderaan nak pergi hantar pergi ke friendly ni lah. Jadi itu semua melibatkan parent dengan cikgu yang betul lah dilatih dan harus. Okay, Sarah dah ada dah tadi. Sarah dah tanya dah tadi. Afi. Maksudnya Aify, A-I-F-Y. Salah. Iman. Mana tu ni lama punya nama apa? Awak punya tu lama punya pattern. Tak ada data negara tak ada. Ini baru semua ni. Kalau bertiga tak apa tak. Dua-dua. Okey. Macam dekat sini untuk aktiviti co-curriculum ada penlibatan murid PPKI sekali ke macam beraksi? Beraksi. Untuk PPKI memang guru-guru PPKI waktu pun lain. Kita 1.5, 3.5 untuk perdana. Berapa lah? Diorang dalam waktu. Diorang balik dalam pukul 12 lebih. Diorang dalam waktu belajar tu. Saya tanya dia orang pagi. Pagi, mungkin pagi. Tak pasti dia punya pagi lah. Tapi diorang memang akan dikondak oleh mereka saja. Kat sini ada perangkap saja. Yang bersama hanya program perkemahan. Kemahan kita 27 hari bulan ni akan bersama mereka. Mereka akan ada hantar 5 orang. 5 orang. Itu je lah yang bersama. Apa lagi lah? Kalau macam bersama sukan tahunan? Memang dalam aktiviti yang sama lah. Tapi tak adalah lawan. Kategori lain lah. Kategori lain lah. Kategori lain. Tapi dalam hari yang sama. Diorang hanya suka nikah je lah. Soalan seterusnya, saya nak tanya, cikgu guna pendekatan apa untuk memastikan budak yang berpeluang pendidikan khas ni dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dapat mengikuti aktiviti koko? Apa? Dia punya pendekatan apa? Pendekatan pembelajaran ke pendekatan apa? Pendekatan Belajar tu pendekatan apa? Soalan korang ke soalan aku? Soalan Aisyah itu. Aisyah ke tak Dia punya ke jawab tak? Dah jawab dah ni. dah. Dah jawab dah ni. Okey, Dia gabung masuk program apa? Perkemahan dengan sukan masuk sana. Okey, Waktu pokok lain. Ini tak lalu lah. Okay, bagaimanakah aktiviti co-curriculum kat sekolah dapat menyokong matlamat dasar pendidikan kebangsaan? Soalan yang sangat mendalam. Apa dasar ni? Salah satu dasar dia apa? Salah satu dasar dia apa? Kalau pages ke tu? Jasmani, emosi, Oh, jadi ke? Itu dasar. Jadi mesti masuk dalam salah satu dasar. Dasar dia apa lah? Kejap RPM yang terkini ke? Aku tak lupa apa dia. Guru sosial. RPM memberi penekanan holistik.
RPM apa? RPM. Okey, dalam strategi yang ketiga lah membangunkan bakat. Membangunkan bakat dalam teras pembangunan potensi murid. Itulah salah satunya lah kan. Kalau membangunkan bakat, memanglah bakat tu diambil daripada, rasanya sekolah rendah ni adalah salah satu sekolah ataupun yang paling aku umbi lah. Maksudnya aku, kalau orang kata aku umbi ni sekolah rendah lah. Jadi apa yang kita orang buat, memang kalau korang nak tahu, setiap sekolah dia ada satu kebitaraan. Kebitaraan ni macam power dia lah. Untuk sekolah ni kita orang pilih 2 kebitaraan. Olahraga. Sebab apa olahraga? Sebab kita orang ada kemudahan. Sebelah aja stadium. Yang kedua, kita orang ada guru yang hebat dekat apa nama tu, rugby sentuh perempuan. Jadi kita orang punya kebitaraan 2, kita orang pilih 2 ni lah, olahraga dan juga rugby sentuh. Jadi itu adalah pembangunan bakat kami. Kami tidak memilih, kami tidaklah memilih ataupun fokus 2 tu saja, tapi yang lain pun ada juga. Bola sepak tu yang kita orang hantar bola sepak, pembangunan bakat. Kalau nak kata latihan, dengan sistem kami ni, bukan sistem lah, diorang ni kalau buat latihan untuk hari ni, untuk bulan Jun lah. Untuk bulan Jun, diorang buat latihan memang setiap hari Isnin dan juga Rabu bola sepak. Kalau rugby, Selasa, Khamis. Olahraga pun, olahraga hari-hari. Pagi diorang akan lari dulu 1 round, tapi budak je pergi tu. Jadi memang diorang training macam tu. Cikgu Dina memang cakap dengan budak-budak mereka ni, hari-hari memang kena lari kat sebelah. Jadi itu memang rutin mereka. Petang pun orang ada buat latihan. Jadi berdasarkan latihan-latihan ni, rugby sentuh, sepak takraw pun ada, bola jaring pun ada. Diorang akan letak kat sini lah masa latihan-latihan diorang. Itulah pembangunan bakat dekat SKSP. Diorang bukan hanya nak game baru berlatih, baru cari, tapi ada juga certain permainan. Tapi kebanyakan permainan yang core ni memang latihan diorang macam ni. Diorang dah untuk bulan depan diorang dah tepah dah pun. Rugby sentuh memang dah ada setiap hari. Bola tampar pun dah ada, BP ni bola tampar. Ini dia dah ada tu. Semua berlatih dekat dalam sekolah lah, kecuali olahraga tu. Olahraga kat sebelah, padang ni semua kat sini. Tapi ada juga olahraga, larian, kita pergi ke tukar-tukar lah, sama ada sebelah ataupun taman, bukan taman apa? Taman Tesik. Maisuri. Ini dia lah. Okey. Jawab apa? Kalau pembangunan macam bakat lah tu. markah-markah PAJSK tu semua guru yang ajar subjek tu lah yang masukkan. Macam mana? Okey, untuk tahun ni saya lebih prefer kepada guru kelas. Guru kelas. Tapi kami kat sini ada satu sistem kita orang adalah yang ini. Kita ada dashboard kurikulum bersepadu. Okey, yang ini mereka akan masukkan setiap guru yang membawa murid pergi keluar, mereka akan masukkan dalam ni, dalam kita punya F-sheet ni lah. Ni campur lah PPKI pada PPKI kita tak masukkan. Ni ada tahun pertama. Oh. Boleh sebut tak? Ni rekod ni boleh apa-apa tak? Boleh tutup kan? Tak ada apa-apa kan? Dia merekod ni. Tak bercakap je lah. Boleh keluar. Aku macam familiar rasa. Tak ada. Saya 50-50 nak bawa anak saya pergi yang tu, tu kan. Tapi tak tahu. Ada tak apa-apa dana yang saya boleh mohon untuk menampung. Rasa 50-50 lagi. So
sebab PSKK apa semua tu macam tengah tunggu feedback dulu UPN. Kalau kita orang memang sekarang ni tak ada kan. Ini pun nak Ukur jika kalau nak mohon boleh je mohon. ke mana? ABG pergi boleh tak bincang dengan NYDP? Alamak, NYDP. Ada tak Sebab dia pegang murid sekolah kita mohon sekolah ABG ada tak? dan lepas-lepas saya tak tahu. Yang motosikal tu kan, antarabangsa tu kan. Saya tak tahu kalau dia ada apa-apa. Tapi ni penghasilan sebab penghasilan bahagian Koko ABG Penghasilan. penghasilan ada kan orang dia benar bila Itulah, saya tak buat apa lagi ni. anak dah jawab apa? Tak nak teman. Ha? Anak dah jawab apa tu? Dah janam. Dah nak at least adalah international tu kan. Itulah, harapnya tak adalah pergi sana kosong semata-mata kan. Macam adalah baik tu Rafai ke apa ke kan. Tapi bawah tu memang ada kan apa bawah apa nama program tu? Hippo. Hippo tu memang tapi international dia tu. Yang Hippo kat Malaysia tu memang iktiraf. Ada. Hippo international dia takut. Itulah. Saya tak ada itinerary lagi apa semua penganjur Italy. Pihak dia orang tak ada maklumat apa lagi. Last minute. Tak ada kawan-kawan tak ada lah yang Kalau yang yang dapat group pergi parents sana. Malaysia ada, tapi dia orang pun semua macam buta-buta je apply. Pergi beli semua benda kan. Macam yelah sebab masing-masing takut harga mahal lah itulah inilah kan. Saya pun 50-50. Kalau nak pergi ni kemungkinan besar kedua je. Risau tak? tanya GB. GB galakkan sangat. Sangat-sangat menggalakkan pergi. Tapi apa saya nak? Saya tak adalah tanya sebab hari tu lupa nak tanya. Tapi hari tu tanya lepas saya. Ada kira-kira berapa? Boleh tahan juga lah. Flight. Yelah, biasalah. Hotel lagi, makan minum tak ada kat sana, sendiri. Dia ada lunch Memang buffet. datang untuk event tu saja. Datang untuk event ada test, lepas tu ada aktiviti diorang lah. Lepas tu ada yuran penyertaan dalam USD. Mahal kat tu. Berapa ratus lah. 400 lebih. 8 Yuran penyertaan. USD. USD, euro atau euro. Apa darab 4 apa? 32. 3200. Mahal lagi. Mahal lagi. Itulah. Oh. Last minute macam ni. Terkejut ni susah. Anak dia ni salah satu co-curricular lah. Dapat pergi ke Phuket international lah. Apa dunia game bahasa Inggeris tu? Hippo peringkat continental lah. Dia dah lepas national final Malaysia. So the next round dia tak dapat lah pergi ke world final. Tapi bawah world final tu continental round. Tapi kewangan dia tu Sebab suka-suka. Lepas tu tak ada itinerary, tak ada apa. Jadi macam buta-buta je. lepas tu dia risau. invitation dia pun macam tu je. Invitation ada surat, Memang ada surat proper lah. Ada surat proper. Itulah saya tak pernah nak travel buta-buta macam tu kan. Makan minum nak sendiri. Pasport dah ada, tak ada pasport apa. dah ada. Pasport hidup je. Makan minum nak cari belahan lah. Aduh. Tak apa. Saya nak tanya tu je. Macam Aktiviti sampai luar negara. Pertandingan bahasa Inggeris. Pertandingan bahasa Inggeris. Masa kat Malaysia je okey lah. Tu anak dia terpilih online lah ni. Terpilih daripada beribu tu pergi next level and next stage
dekat Phuket tu. Okay, mana? Thailand. Thailand. Saudi tu dalam Phuket. Kedua satu family tu. Ha? Kedua satu family. Tadi cakap satu family. Apa cakap? Atau Okey, ada apa lagi? yang PJSK dia tak habis lagi kan. Oh, PJSK. Soalannya. Dia Yang kat dashboard tadi. dashboard tadi yang murid bawa keluar sekolah. National Final Round Result. Dia dapat dah Total Dia memang guru bahasa Inggeris. Oh. Baik. Tajam. Macam tu lah. Tak tahu lah ni. Okey, apa? Okey, jadinya semua sekali permainan perlawanan diorang akan masukkan dekat dalam sistem ni, sistem dekat handphone masing-masing lah. Okey. Ni kan. Diorang akan masukkan laporan program pencapaian murid. Diorang masuk sini. Jadi dekat data kami ni, dekat data saya ni akan ada lah. Lepas tu dia nambah. Ni memang sekolah ni punya ke KPM punya? Sekolah ni punya. Saya beli juga. Oh. Apa? Jadi sistem ni sistem ni beli. Oh. Kalau tak reti buat sendiri kan. Jadi kita orang beli lah. Kalau dulu manual. Tak dulu manual. Yang kedua, stage yang kedua, saya pernah buat semua masuk dalam Google Form ataupun Google Sheet. Jadi semua murid-murid yang pergi keluar masuk situ, lepas tu nak kena generate balik lah, ikut kelas, lepas tu nak kena masuk. Kalau kat sini senang, kita dah tahu dah ada 10 aktiviti dah masuk. Senang. Yang sini semua. Jadi kita orang just ni sorting ataupun keluarkan export data dia. Kita orang semua boleh dapat tahu dah ikut kelas. Jadi kita akan macam ni kan, ni dah settle, pergi ke PJSK ni lah, PJSK. Ke PJSK ni setiap kelas saya akan sorting setiap kelas. Mereka dah ada, tinggal nak masukkan je data dia. Jadi senang lah. Saya just bagi data kepada guru kelas akan masukkan. Kalau macam ni kan, ini adalah 5 biner. Ini asli 60 siap. Dah 60 siap. Ni dekat ada 5 ke? Oh, bukan. Lain. Kita pakai, saya pakai AppSheet lah. Program AppSheet. Nampak macam besar. Okay, jadinya ni lah. Jadi budak Ahnaf ni berangkap aktiviti staking sport, club stamp, kan dia ada 3 unit kan. Jadi dia dah tahu dah jawatan dia apa, kehadiran dia berapa, semua dah dapat. Lepas tu Oh, ni PJSK. jadi just masukkan je lah ikut kelas. Okay, PSK. Nanti taklimat dah bagi untuk PJSK ni. Biasanya guru-guru dan saya akan bagi guru-guru isi dalam PJSK dari akhir lah. Sebab kalau buat sekarang pun ada dah isukan tak main. Biarlah sekali masuk tu, sekali data dah ada, sekali masuk. Tapi ada sekolah lain dia bagi sikit-sikit runcit-runcit kat guru-guru. Jadi nak kena masukkan banyak kali lah. Jadi susah. Kalau kita buat akhir, dah ada data, terus sekali masuk, sekali penat, sekali dapat result. Kalau yang PJSK ni budak PKI ada terlibat ke? Ada. Ada sekolah. Kalau sekolah yang ada PPKI, wajib ada. Untuk tahun lepas memang markah yang C kita tu adalah daripada PPKI lah. Biasa yang pelajar perdana ni B ataupun A. Kebanyakan ni B. Kena tarik pergi A. Alright. Okay, saya nak tanya, kalau
apa kata komuniti, ibu bapa je ke atau ada syarikat luar ke, ada organizer lain ke? Agensi luar. Agensi luar. Alhamdulillah untuk tahun ni kita orang dapat sponsor court badminton. Baru je siap je court badminton ni. Badminton tu 3 dalam 1. Boleh badminton, boleh pickleball. Oh yang Yang baru pickleball, line kuning tu pickleball. takut. Dengan takraw. Daripada iPainter. iPainter masuk iklan banyak tu. Dia sponsor cat tu. Alhamdulillah. Yang tolong cat tu. Semua diorang. Oh, semua orang. Diorang memang syarikat cat. Lepas tu apa, daripada Milo dapat, apa lagi? Daripada percetakan, kalau percetakan kita orang dapat ada sponsor hadiah tu daripada ombak eksklusif. Itu pun kita orang punya masa hari sukan hari tu dua orang banyak sponsor. Itu di antara 3 lah. Kalau macam yang sponsor ni kan macam cikgu yang reach out dulu ke atau mereka yang reach out macam cakap nak bagi Kita kita? Macam mana proses reach out tu sebenarnya? Dia hantar surat ke? kalau kita hantar surat lah. Kalau Milo tu kita hantar mohon Milo percuma. Kalau yang air painter tu buat permohonan sumbangan tu semua. Kalau diorang balas, kita orang ada beberapa sebelum air painter tu ada beberapa syarikat. Ada yang menolak, tak jawab langsung. Tu biasa kan. Oh, macam tu. Tapi inisiatif guru lah hantar je kan. Sebab nak dapat. Sebab kalau anggarkan betul-betul court badminton tu nak cat sahaja 7,000 8,000. Memang mahal. Bukan cat biasa tu. Bukan cat biasa dan dia beberapa layer. Oh. Betul. Korang ni ada kelakar apa ni? Dia di pukul 11. Dah 10 minit je. Habis dah? Ini seminggu lepas tu Balik IPG semua. balik PG. Habiskan set apa? Yang habiskan semester ni sampai bulan 7 je sebab ni semester pendek. Lepas bulan 7 Pada bulan 7 cuti dalam 3 minggu. Lepas tu naik semester baru kami praktikal. berarti 3 bulan juga? 3 bulan. Oh. Okay, betul tak? 3 bulan. Okay, kalau kurikulum sekolah ni dalam tugasan cikgu, apa yang paling mencabar dalam cikgu menjalankan tugasan cikgu sebagai GPK kurikulum sekolah? Mencabar kan? Mana mencabar? Sebenarnya kalau yalah, kewangan tu memang lah. Kalau guru dia punya pelanggan dia adalah murid. Kalau GPK pelanggan dia adalah murid-murid jugalah, tapi pelanggan kami ni juga adalah cikgu juga. Jadi macam mana seorang GPK tu nak merapatkan di antara cikgu dengan cikgu dengan semangat untuk mengajar murid-murid, contohnya latihan, dan juga apa lagi? Cabaran kewangan. Kewangan sukan memang KPM memang ada bagi kewangan sukan. Tapi ianya memang tak cukup sebenarnya. Tak cukup lah. Untuk waktu sekarang ni dengan hadiah yang mahal, makin mahal. Macam kalau murid kat sini macam kalau dalam koko ni dia orang paling tinggi pernah pergi peringkat apa? Paling tinggi untuk tahun ni kan? Tahun ni. Tahun ni
Okey, kalau rugby Sentul, dia dah pergi ke international dah. Okay, dia dah pergi ke apa, Singapura baru-baru ni. Tapi sama ada dia tu diiktiraf oleh BSKK, itu masih kan soal lagi lah. Kalau event luar, untuk event luar. Tapi kalau MSSD, kan tahu lah MSSD kan. Buat masa ni olahraga tu lah. Tahun lepas, olahraga tahun lepas. Olahraga tahun lepas ada pergi sampai ke negeri. Kalau bola tampar, sebenarnya itulah, saya kat sini memang baru ni. Tahun lepas tak tahu sangat dia sampai ke mana. Tapi international, rugby tu international bukannya penyertaan dia menang. Walaupun tak emas, bawah-bawah sikit lah. Tapi itulah, bukan dalam kosong lah. Kalau macam yang diorang berlatih ni memang 100% cikgu sendiri latih ataupun macam ada ada jurulatih luar? Okey, untuk bola sepak, apa jurulatih luar? Semua sendiri. Sendiri. Buat masa ni lah, sendiri. Kecuali silat lah, silat kita ada buat melangkah sendiri. Apa, orang akan ada coach lah. Kita bayar setiap bulan lah. Karate tu memang ada orang dia lah. Apa lagi satu, karate, taekwondo pun ada orang dia. Kalau macam Koi Akademik, semua cikgu sini. Stamp, bridge, apa semua, bahasa Inggeris, Melayu, tak ada. Sebab apa tak ada orang luar? Kos lah. Itu je lah. Betul. Saya sendiri pun, kita orang pihak sekolah pun bagi air sikit-sikit je. Nak bagi lebih, yelah duit pun macam tu je lah. Lain kalau international kan. Kalau yang Vincent tu ni, ada tak nama cikgu in charge? Husaini. Cikgu Husaini. Cikgu Husaini dia, awak cari kat atas awak tak jumpa lah. Dia kat bilik sukan. Bilik sukan tu. Dia bilik dia kat dalam. Okey. Tak ada lah. Itu saja soalan yang Itu je. Okay. Kalau dalam mana-mana sekolah tadi memang PJSK lah. Untuk Koko ni PJSK. Budak-budak akan bawa keluar daripada darjah 6 ni. Dia akan bawa PJSK satu. Dia akan bawa PVD. Dan lagi satu psikometrik, untuk melayakkan dia pergi sekolah-sekolah mana, sekolah khusus yang lain. Jadi PJSK ni penting lah. Untuk Koko itu je lah. Tak nak tahu ke PJSK kita orang tahun lepas? Persen. Dia punya GPS dia, grade purata sekolah. Tapi tak lah bagus sangat, tapi okey je lah, bawah 1.74. 1.74. Dia kalau bagus tu kira paling lagi rendah lagi. Lagi rendah lagi bagus. 1.74. Tahun lepas pengarah punya target pengarah KL 1.9. Oh. Jadi kita orang melepasi target lah 1.74. Untuk tahun ni guru besar target 1.7. Kita orang tengah kejar lah. Dia kerja dengan sekolah buat banyak program dengan murid banyak keluar lah kan?
Yes. Macam tu lah kan. Kalau ikutkan PJSK, kalau orang tahu macam mana perkiraan PJSK, budak-budak tu kehadiran kena cantik. Banyak murid-murid ni walaupun yalah sekolah hanya boleh bawa sikit je lah orang, 1,000 orang, takkan nak bawa 1,000 orang kan. Tapi inisiatif parent tu sendiri sebenarnya. Dia kena bawa larian amal, bukan larian amal, larian menentang desa. Kalau ikut insuran dia dikira oleh BSAK, itu pun kita boleh. Dia masuk je bayar RM12 masuk, atau dah boleh dah dapatkan dia orang punya markah PJSK. Jadi wawarkan benda-benda tu pun kita orang wawarkan setiap ada tu program yang diiktiraf oleh BSSK, kita akan wawarkan dalam grup kelas. Kena masuk lah. Satu parent pula. Right. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jawapan dan beri masa macam Korang